Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pelajaran sejarah unit 5 dengan tajuk Bangkit Berjuang Penjajah Ditentang. Kali ini kita nak kenal lah tokoh-tokoh pejuang yang melawan penjajah. Kita boleh tengok satu persatu. Yang pertama sekali Tok Janggut. Dia melawan penjajah di Kelantan. Yang kedua Haji Abdul Rahman Limbong, di Terengganu. Terusnya Datuk Bahaman di negeri Pahang. Yang keempat Dul Said di Melaka. Yang kelima Yam Tuan Antah di negeri Sembilan. Yang keenam Datuk Maharaja Lela di negeri Perak. Seterusnya yang ketujuh ada dua di negeri Sarawak ni. Yang pertama Rentap, yang kedua Syarif Masahur. Dua tokoh di Sarawak. Yang terakhir ni ada dua juga tokoh di Sabah, iaitu Mak Saleh dan Antenom. Semua tokoh ni berjuang melawan kuasa asing daripada menjajah negara kita, walaupun akhirnya negara kita tetap dijajah. Tak apa, kita tengok satu persatu. Kita pergi dua tokoh lah hari ni. Yang pertama Dul Said, yang kedua Rentap. Pahlawan tempatan. Tokoh pahlawan tempatan yang bangkit menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Antaranya Dul Said, Rentap, Syarif Masahur, Datuk Maharaja Lela, Yam Tuan Antah, Datuk Bahaman, Mak Saleh, Antenom, Tok Janggut dan Haji Abdul Rahman Limbong. Pahlawan-pahlawan ini berusaha untuk mempertahankan kedudukan dan kawasan pentadbiran mereka daripada campur tangan kuasa asing. Perjuangan mereka bersifat setempat dan mendapat sokongan pembesar serta penduduk tempatan. Maknanya hebat tokoh-tokoh dahulu nak selamatkan kawasan mereka, tapi akhirnya tetap dijajah. Tapi sekurang-kurangnya kita melawan, kita ada usaha melawan, tapi tetap juga dijajah. Kita tengoklah tokoh yang pertama. Tokoh pertama adalah Dul Said. Nama sebenar Dul Said ialah Abdul Said bin Omar, atau dikenali sebagai Penghulu Naning Seri Merah Raja Dul Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan berasal daripada suku Semelenggang. Ini adalah sedikit biodata tokoh yang pertama ni, Dul Said. Kenapa dia menentang penjajah? Ada 4 sebab. Yang pertama, Naning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka. Pihak British mendakwa Naning ialah jajahannya, tapi Dul Said membantah. British ni kita tahu dia menjajah Melaka dan juga dia menganggap Naning ni pun kawasan dia sebab bersepadan dengan Melaka. Jadi dia nak juga pihak ni lah, Naning ni membayar cukai. Dul Said enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Dul Said ni membantah lah sebab British ni hanya menjajah Melaka tapi bukan kawasan Naning dia ni. Seterusnya Dul Said berusaha untuk mempertahankan kedaulatan Naning. Dia berusaha lah. Macam mana dia berusaha tu? Kita tengoklah macam mana. Ni peristiwa penentangan. Macam mana Dul Said ni menentang British habis-habisan. Pada tahun 1831 British menyerang Naning tetapi kalah. Dul Said menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar
Sungai Ujong, Sri Menanti dan Rembau. Ni Negeri Sembilan, tolong daerah-daerah di Negeri Sembilan tolong dia melawan British. Seterusnya pada tahun 1832 British menyerang semula Nanning dan berjaya mengalahkan Dol Said. Kekalahan ini disebabkan oleh sekutu Dol Said menolong British. Boleh tengoklah ada unsur-unsur pengkhianatan daripada sekutu. Kawan-kawan dia ni ada yang menolong British, sebab tu kalah. Akhirnya Dol Said menyerah diri, diberi pencen sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Okey, inilah antara gambar dia orang berlawan. Dan akhirnya Dol Said ni tumpas ataupun kalah sebab inilah sekutu ataupun kawan-kawannya menolong British. Itulah sebab kawan yang khianat akhirnya kalah. Okey, seterusnya kita tengok tokoh yang kedua, iaitu Rentap. Okey, nama sebenar Rentap ialah Libau anak Ningkan. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Nanga Skrang, Sarawak. Okey, Nanga ni adalah sungai dalam dialek Iban, orang Iban. Okey, sama juga macam Dol Said ni, apa sebab penentangan Rentap? Okey, yang pertama ada dua je. James Brooke menghapuskan pertempatan orang Iban di Nanga Skrang. Okey, dia mengacau James Brooke ni orang ni lah, orang putih dia kacau tempat orang Iban. Jadi James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun. Dia kacau lah tempat orang Iban, tempat Rentap ni, dan juga menganggap orang Iban ni sebagai lanun. Okey, yang tu lah Rentap marah. Okey, kita tengok macam mana Rentap berlawan dengan James Brooke. Okey, peristiwa penentangan. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang. Okey, dia pergi serang dulu James Brooke. Seterusnya James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Okey, James Brooke membakar rumah orang Iban, dipanggil rumah panjang. Seterusnya pada tahun 1854, James Brooke menyerang Rentap di Sungai Lang. Rentap berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Saduk. Okey, dia tak kalah lagi tapi dia berundur. Seterusnya lama juga, pada tahun 1861 James Brooke menyerang kubu Rentap. Okey, seterusnya last kali Rentap berundur ke Ulu Entabai. Okey, maksudnya dia kalah tapi dia tak kalah sepenuhnya. Dia hanya berundur. Sebab James Brooke, kalau kita tahu orang British ke orang putih yang menjajah kita ni, semua bersenjatakan senapang. Okey, berbeza kalau kita tengok gambar ni, orang-orang Iban ni hanya guna apa tu, panggil sumpit. Jadi bezalah senjata api dengan sumpit ni. Senjata api kalau kena terus meninggal. Sumpit ni mungkin dia menyebabkan kecederaan, lambat sikit lah kematian. Jadi bezalah senjata api, pistol senapang ni melawan sumpit ni. Tapi kita nak tengok tokoh kita ni tetap melawan untuk mempertahankan tempat mereka daripada dijajah. Okey, cukuplah sekadar dua tokoh lu. Yang pertama tadi Dol Said, yang kedua Rentap. Okey, sama-samalah kita ni menghayati macam mana usaha orang-orang dulu nak mempertahankan negara kita daripada dijajah. Okey, harap kita pun jagalah negara kita agar tidak dijajah lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.